Kadang-kadang isteriku tertawa bila melihat aku terpaksa mengelak bila berjalan sebab aku takut bertembung dengan makhluk yang aku lihat. Akhirnya, atas nasihat rakan-rakan, aku telefon Datuk Harudin bertanyakan apa yang patut aku buat. Anta redah saja. Anta buat macam tak nampak. Kalau benda tu tahu anta nampak depan, susah juga anta nanti, kata Datuk. Akhirnya aku mengikut nasihat Datuk dan meredah apa yang aku lihat. Pernah aku bertugas petang. Ketika memasuki dalam kawasan bangunan, aku melihat seorang wanita berbaju kurung lama bersama anaknya yang memakai baju teluk belanga sedang berjalan di ruang bangunan. Mereka terus menembusi tembok dan hilang entah ke mana. Ketika aku solat maghrib dan baru mengangkat takbiratul ihram, terdengar orang sedang tertawa di belakangku. Aku meneruskan juga solat aku walaupun ketika itu aku begitu takut. Apa taknya, bangunan yang mempunyai 3 tingkat, hanya aku seorang sahaja berada di dalamnya. Akhirnya, selepas selesai solat, aku beranikan diri. Kalau hampa tak solat, jangan duk ganggu orang lain nak menyembah Allah. Hampa tak takut Allah kah? Terus hilang suara tersebut. Pernah seorang pekerja kontrak berjumpa keris lama. Walaupun hulunya rosak, tapi kerisnya masih lagi dalam keadaan yang baik. Aku nasihat pekerja kontrak tersebut agar diletakkan kembali keris di tempat asal sebab ada yang sedang marah bila haknya diambil. Kelihatan makhluk sedang bercakap pinggang dan melihat hartanya diambil. Bukan senang nak dapat keris lama ni. Ini rezeki. Aku hanya diamkan diri. Lantaklah. Dan nasihat tak nak dengar. Nanti dikatakan ku cemburu dan ingin memiliki keris tersebut. Malam itu aku menerima panggilan telefon dari seseorang. Rupanya isteri pekerja kontrak yang telefon. Terdengar suara suami. Pulangkan, pulangkan. Terdengar dari dalam talian. Encik Arif faham apa yang dimaksudkan dengan pulangkan? Tanya isteri kontraktor. Dia minta pulangkan hartanya, iaitu keris lama. Barulah isteri pekerja kontrak sedar dan terus meminta aku meletakkan kembali ke tempat asal. Terus aku meredah jambatan Pulau Pinang untuk mengambil kembali keris lama itu. Akhirnya dengan pertolongan seorang perawat yang memujuk untuk memulangkan kembali kerisnya, barulah dia mahu keluar dari badan pekerja kontrak. Aku membawa keris dengan motosikal untuk meletakkan kembali keris lama. Sepanjang perjalanan ke tempat aku bertugas, terasa motosikalku amat berat sekali. Akhirnya keris lama aku letak kembali di celah akar pokok bakau. Bahaya kalau kita membawa pulang benda lama yang kita kata amat bernilai tapi ia telah ditumpangi oleh makhluk lain. Setelah 4 tahun aku bertugas di Pecawang PG, aku ditukarkan ke Pecawang J. Kebanyakan pencawang yang aku bertugas ditempatkan jauh dari kawasan orang ramai. Pecawang J berada di hujung kampung berdekatan dengan Kuala Sungai. Tempatnya begitu indah dan mendamaikan. Jika hendak memasuki pencawang ini, kami harus melalui kawasan belukar. Aku masih ingat ketika masuk bertugas jam 12 tengah malam, aku melihat sesosok tubuh berpakaian kain putih sedang berdiri sebelah tiang elektrik. Jalan yang aku lalui pula berlubang dan dipenuhi dengan air yang bertakung. Bila tiba berdekatan tiang elektrik, aku cuba mengelak lubang yang dipenuhi air. Akhirnya tanganku bergeser dengan kain wanita berkain putih. Keras saja kain dia. Wanita tersebut hanya menundukkan wajahnya ke bawah. Jam 3 pagi, aku menerima panggilan telefon dari pegawai keselamatan. Encik Arif, depan pondok kami ada Pontianak, kata pengawal. Terus aku keluar dan menuju ke arah pondok pengawal. Memang betul, itulah wanita yang berdiri dekat tiang elektrik. Tiba-tiba dia meluncur terbang dan mengilai. Suaranya memecah kesunyian malam. Esoknya heboh. Di kedai kopi ramai yang melihat Pontianak berkeliaran berdekatan kampung dan spot yang paling dia germak ialah berdiri dekat tiang elektrik. Aku mendapat berita malam itu, mereka akan menjemput seorang bomoh untuk menangkap Pontianak. Ini cukup menarik. Jam 11 malam, aku masuk agak awal. Aku tidak mahu ketinggalan dalam operasi menangkap Pontianak. Orang kampung sudah memenuhi kawasan belukar. Tok Bomoh melakukan upacara memanggil Pontianak. Lapis serapah pun dipanggil. Penduduk kampung memandang atas, keliling untuk memastikan adakah Pontianak hadir. Tiba-tiba keadaan menjadi gawat apabila Pontianak berdiri di sebelah Tok Bomoh. Tok Bomoh terkejut lalu melarikan diri.
Jadi orang kampung nak tunggu apa lagi? Mereka pun turut sama lari dan akhirnya diketawakan Pontianak yang terus terbang lalu menghilangkan diri. Esoknya riuh rendah gelak ketawa di kedai kopi mencerita kisah Tok Bomo melarikan diri bila berjumpa Pontianak. Lama-kelamaan Pontianak tidak kelihatan lagi berdiri dekat tiang elektrik dan mengganggu penduduk. Keadaan kembali tenang dan penduduk sudah dapat melupakan kisah itu. Aku mendapat tawaran pula bertugas di tempat baru iaitu di Pencawang G. Kali pertama aku masuk, seorang rakan telah beritahu kepadaku, "Arif, tempat ni tak okey sikit. Hari ini kami pernah nampak wanita berjalan-jalan di pantry tempat kita buat air," berkata pula seorang rakan. "Alah, tak usah duk takutlah dekat hantu. Bila nampak, baca saja ayat suci Al-Quran, terus dia lari." Aku tersenyum mendengar kata-kata rakanku. Dia ingat begitu senang saja seperti sebut ABC dan hantu boleh cabut. Benda tu pun pandai. Dia boleh detect cara kehidupan kita. Kalau kehidupan kita dipenuhi dengan maksiat dan kalau setakat bertembung lalu membaca ayat suci Al-Quran dan mengharapkan dia lari, tidak sama sekali. Tetapi andai seorang itu kehidupannya dipenuhi dengan takwa, bila dengar nama saja makhluk jahat itu dah goncang. Seminggu aku terpaksa training dulu sebelum dibuat ujian. Adakah aku memahami akan sistem di tempat baru? Setelah berjaya dalam ujian, aku telah ditugaskan bekerja shift petang. Tengyang-nyang kata-kata rakan aku yang mereka ternampak wanita. Tugas kami memang keseorangan mengawal bangunan yang besar. Aku ke pantry untuk membuat air. Rakanku kata nampak seorang wanita di dalam pantry. Tapi apa yang aku nampak terlalu banyak dan berbagai rupa bentuk. Ada matanya bulat hitam, tiada telinga. Ada yang merayap di atas shilling sambil menjelirkan lidah. Cepat-cepat aku buatkan air Nescafe dan masuk ke bilik kontrol. Aku andaikan aku tidak melihat apa-apa walaupun ketika aku sedang menulis pun ada yang sedang memerhati aku. Kerja pula seorang diri. Hari pertama dan kedua aku bertugas tiada kelibat wanita yang diceritakan oleh rakanku. Masuk hari ketiga, aku sudah merasai sesuatu. Deria aku dapat menangkap sesuatu. Bulu roma aku dah mula terpacak, jantung aku dah mula berdebar-debar. Itulah petandanya aku akan bertemu sesuatu. Itu pengalaman aku. Ketika aku berjalan untuk membuat tugasku, aku terdengar suara seorang wanita sedang menyanyi lagu yang tiada irama. Suara nyanyiannya seakan gembira seperti hendak bertemu kekasih. Terus aku berjalan agak perlahan dan pergi ke pantry. Jam di tangan pukul 9 malam. Aku menjenguk perlahan-lahan melalui pintu. Allahu Akbar. Seorang wanita berkebaya sedang menyanyi sambil bermain rambut ikal mayang. Tidak seperti yang selalu aku lihat, hodoh dan menyeramkan. Aku memberanikan diri lalu masuk ke dalam pantry. Kak Tun melihat aku dan kemudian kembali menyanyi sambil bermain rambutnya. Sesekali dia menjeling ke arahku bila mendengar sudu bertemu dengan cawan. Bunyi aku mengacau gula di dalam cawan. Aku minum di situ juga sebab aku ingin melihat apa yang dia akan buat seterusnya. Tiba-tiba dia berhenti menyanyi dan tidak bermain rambut lagi. Wajahnya terus ditundukkan. Terus dia menangis. Suara tangisannya tidaklah begitu kuat. Suara tangisannya agak perlahan seperti menyembunyi dari orang yang mendengarnya. Aku mula terfikir mungkin dia ada sejarahnya tersendiri. Aku ke pejabatku semula untuk membuat kerja. Selesai kerjaku, aku kembali ke pantry tapi Kak Tun sudah tiada. Seminggu aku menanti kedatangan Kak Tun tapi dia tidak muncul. Aku bertugas pula shift malam. Dalam pukul 2 pagi aku terdengar esak tangis dari bilik pantry. Aku pasti itu adalah suara Kak Tun. Terus aku bangun lalu masuk ke bilik pantry. Aku jerang air panas sambil mataku melirik ke arah Kak Tun. Dia masih menangis. Tiba-tiba dia berhenti dan memandang tepat ke arahku. Terus aku berdebar-debar. Adakah dia tahu aku nampak akan dirinya? Kemudian dia mula tertawa dan ketawanya agak kuat. Dimainnya kuku sambil terus menyanyi. Sambil membuat air, aku menyanyi lagu Hatimu Milikku nyanyian Nira. Tiba-tiba Kak Tun berhenti menyanyi. Dia mula menangis terseduh-seduh. Adakah lagu itu telah mengingatkan dia kepada sesuatu yang dirinduinya atau adakah suara aku yang sumbang? Terus Kak Tun hilang dari pandanganku. Entah ke mana dia pergi. Selepas itu umat Islam telah menyambut Ramadan dan sejak itu Kak Tun tidak pernah muncul lagi.